Dari Kuching hijrah ke Petaling Jaya, mencari rezeki menjual stroberi. Kalau anda nak tahu cerita, nah, bubur pedas Sarawak nama diberi. Asal Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Panas. Nangnya. Bubur pedas Sarawak. Jap. Assalamualaikum semua. Saya Syekh Muluk, berasal dari Bintulu, Sarawak. Jadi hari ini sambil mengunyah, Chef akan bercerita tentang cara-cara macam mana nak memasak bubur pedas Sarawak yang sangat popular ataupun pernah didengar tapi tak pernah merasa. So, hari ini Chef akan bercerita tentang macam mana nak memasak bubur pedas menggunakan rempah ataupun bumbu bubur pedas Sarawak dengan cara yang mudah, dengan menggunakan bahan-bahan yang sedia ada di sekeliling kita dalam peti ais atau kita pergi pasar lah beli. Jadi istimewanya bubur pedas hari ini ialah pada dia punya rempah bubur pedas. Rempah ni kita boleh online je, beli online je. Tetapi hari ini Chef dapat rempah bubur pedas Sarawak yang dikirim khas oleh ibu mertua kesayanganku daripada Kuching, Sarawak, yang mana telah berkurun-kurun lamanya telah lama membuat rempah bubur pedas tradisional dibuat sendiri dari rumah Dari setiap tahun kami ada stok dihantar. Jadi kadang-kadang bila saya terima rempah bubur pedas ni, saya repack balik, saya seal dalam vacuum seal dan saya masukkan dalam freezer. 1 tahun boleh tahan. Kalau stok tak sampai, 2 tahun kadang-kadang boleh tahan. Jadi kita pack dalam vacuum seal bag. Ini boleh dibuat. Jadi Alhamdulillah, di musim-musim PKP ni malas nak keluar, jadi saya nampak dalam peti ais adalah bahan-bahannya. Antara bahan rahsia ialah nanti saya cerita apabila time masak nanti. Kalau nak rasa, tengok video ni, jangan lupa like dan subscribe. Okay, bye. Selamat menjamu selera untuk saya. Tolong tengok ya, jangan marah. Okey, puan-puan di rumah, inilah bahan-bahan diperlukan seperti bawang putih, bawang merah dan cili merah yang Chef hiris nipis. Jangan blend sebab kalau blend dengan hiris memberi rasa yang berbeza nanti percayalah. Kalau nak pedas tambah cili padi. Okey, antara bahan lain yang penting juga Chef masukkan kulat kerang. Orang Sarawak panggil kulat kerang. Di sini mungkin tak tahu panggil apa, tapi sejenis cendawan kering yang kita rendam, dan juga kita ada sayur-sayuran seperti kacang panjang dipotong kecil, jagung muda atau ampang jagung kata orang Sarawak, lobak merah dan sedikit tomato yang Chef potong dadu. Jadi kesemua sayur-sayuran ni kita boleh campur atau kita boleh tambah lagi suhun atau tanghun ataupun pucuk tahu kering yang kita rendam dan dihiris nipis. Dan bahan rahsia yang Chef sebut tadi, inilah dia. Kulit rusa yang telah dibakar, dikikis, direbus, dihiris, dan Chef telah simpan dalam bungkusan kecil dalam peti ais dalam freezer. Boleh tahan lama sampai 2 tahun you. Okey, terima kasih kepada adik Chef yang mengirim dari Bintulu yang bersusah payah mencari untuk Chef. Tak tahu macam mana cara dia nak cari itulah. Okey, kemudian kita ada ni dia daging harimau menangis. Chef pun nak ceritalah daging harimau menangis atau daging batang pinang atau tenderloin. Yang ini Chef gunakan daging kerbau lah. Okay, kerbau tenderloin. Kemudian direbus dan dipotong dadu. Sebelah tu protein, yang sebelah tu kulit rusa yang merupakan sumber kolagen. Okey, jangan lupa kita masukkan santan. Chef tak gunakan santan segar, Chef gunakan santan serbuk campur dengan air. Senang je kerja. Okey, kemudian ada sedikit air sebanyak 2 liter Chef gunakan dalam resepi ni. Inilah dia puan-puan bahan utama yang wajib ada, iaitu bumbu ataupun rempah bubur pedas. Yang ini dibuat daripada beras terutama sekalinya, dan rempah ratus ada dijual online. Kalau nak cari, nak beli, boleh beli online ni. Yang ini terima kasih kepada ibu mertua kesayanganku yang telah mengirim daripada Kuching, Sarawak. Terima kasih Mak. Orang panggil dia Ji atau Mak Aji. Okey, kemudian kita mulakan proses memasak kita. Kita panaskan periuk, masukkan minyak, dan apabila minyak
minyak dah agak panas, kita masukkan bawang-bawangan kita. Ingat, jangan blend, kita hiris ya. Rasa dia berbeza, percayalah kata chef ni. Okey, apabila kita dah masukkan bawang merah, kita masukkan bawang putih dan juga cili yang telah dihiris nipis. Chef buang biji sebab chef tak berapa sungat makan pedas. Kalau nak pedas lagi, puan-puan boleh tambah cili padi yang telah dihiris nipis juga ya. Kemudian apabila semuanya dah agak kekuningan selepas kita kacau dan tumis dalam periuk ni, nampak kekuningan, kita masukkan bahan protein seperti daging harimau menangis, bukan harimau ketawa, dan juga kulit rusa tadi. Kita gaul mesra, gaul semesra-mesra yang boleh supaya ianya meresap rasa minyak dan bawang-bawangan tadi. Kita masukkan bumbu-bumbu pedas kita yang telah kita campur dengan sedikit air tadi. Macam kita masak kari. Okey, nampak tu di bawah periuk, dalam periuk tu, bahagian bawah ialah beras yang tenggelam. Beras ni akan memekatkan kuah bubur pedas Sarawak kita nanti. Nama je bubur pedas tapi taklah pedas sangat. Itulah istimewanya apabila kita masukkan bumbu. Kemudian apabila dah agak semesra-mesranya, kita masukkan air ya. Air sebanyak 2 liter saya masukkan ke dalam ni dan kita gaul mesra. Apabila air tu dah mendidih, kita masukkan sayur-sayuran kita. Seperti kacang panjang, lobak merah dan jagung tadi. Dan kita masukkan tomato dan juga kulat kerang atau cendawan tadi. Resipi bubur pedas ni puan-puan semua amat popular di kalangan rakyat Sarawak apabila tiba musim bulan puasa, terutama sekalinya untuk jamuan atau juadah musim berbuka, masa berbuka puasa, inilah dia favourite kita orang semua. Orang Sarawak, bubur pedas the best. Okey. Tak boleh tak ada ni. Rindulah. Okey, kita tudung dan kita tunggu sehingga ianya mendidih semula. Apabila dah agak menggelegak semuanya tu, tengok tu sayur pun dah agak lembut. Tak lama, dalam 2 minit je pun. Gaul semesra-mesra alam ya. Gaul semesra-mesranya. Kita masukkan, lupa nak sebut tadi ya, daun kunyit dihiris nipis macam dimayang halus macam kita masak rendang. Gaulkan ke dalamnya, ini akan memberi bau yang unik. Kemudian kita masukkan bahan perisa dia, cube pati ayam Maggi. Untuk air 2 liter saya masukkan sebanyak 4 cube. 1 liter 2 cube resepinya. So 2 liter 4 cube lah. Tak gunakan garam lagi. So masukkan ke semua 4 cube stok ayam Maggi ya. Ke dalamnya kita gaul mesra-mesranya dan kita tudung untuk seketika. Dan last kali kita masukkan santan serbuk yang campur air tadi. Tak payah nak mengarut, nak perah-perah kelapa lah. Gunakan santan paket pun okey. Apabila dah mesra, kita gaul semula dan kita tunggu sehingga berilah masa seminit 2. Dah itu dia dah masak. Inilah rupa bubur pedas Sarawak yang Chef masak tadi. Kepada puan-puan boleh cuba, boleh order online dan jangan lupa selamat menjamu selera.